حي يا قيوم يا موسى وهارون يا إبراهيم يا محمد صلى الله عليه أجمعين. اللهم ارزقنا فهما وعلما وحكمة عقلا وفضل رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين والعلماء العاملين وحسن المرسلين والإمام المتقين برحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi ini kita bertemu lagi dengan Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umur kita, mudah-mudahan di dalam bulan Rajab yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga panjang lagi umur kita, sentiasa panjang umur kita. Lebih-lebih lagi kita duduk dalam bulan Rajab dah. Kita masuk dalam bulan Rajab dah. Ini kebanyakan ni ulama kata di bulan inilah kadang-kadang ramai kajian ulama menyatakan ramai orang mati seorang. Jadi kita dah duduk dalam bulan Rajab, kita masuk dalam langkah kata kita disuruh minta umur panjang biarlah kita sempat dengan bulan Ramadan. Sebab itulah Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala disuruh kita memperbanyak membaca Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, beri aku keberkatan, berkat di dalam bulan Rajab, iaitu berkat-berkat ini ialah ziyadul khair, bertambah kebaikan. Di dalam bulan Rajab ni kita disuruh tambah. Di saat orang lain, ada orang lain Allah Ta'ala punya dulu mati dah lalu buat ibadah. Ada orang Allah Ta'ala iaitu mendatangi kesakitan kepada dia, tidak boleh buat ibadah. Maka kita Alhamdulillah Allah panjang umur kita, dia dapat keberkatan bulan ini. Al-Iman Al-Iman Syaitun Al-Baghdadi rahimahullah ta'ala berkata, orang yang akan mendapat keberkatan di bulan Rajab, Allah Ta'ala akan panjang kebaikan dia itu sehinggalah dia sampai bulan Sya'ban dan bulan Ramadan. Ini berkat ni. Ini sebab kita dah masuk ke bulan Rajab. Ini dibahaskan oleh para ahli ulama kerana kita bersyukur. Ini suatu anugerah rahmat, anugerah taufik rahmat, iaitu nikmat taufik dan nikmat hidayah. Iaitu kita minta Allah Ta'ala berkatkan nikmat hidayah dan nikmat taufik. Nikmat hidayah kita sudah tahu kebaikan-kebaikan. Nikmat taufik tunggu kita nak melaksanakan pula kebaikan tu, ketaatan yang Allah Ta'ala beri kepada kita tu, peluang yang Allah beri kepada kita. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmu shalihat. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala musannif rahimahullah taala, kalau kita berbalik ke surah 25, kalau kita Hanifi itu surah sebelah, surah sebelah bagi yang ada kita Hanifi itu. Qala musannif rahimahullah taala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumina fid darain amin ya rabbal alamin. Dan ketahui olehmu hai Talib, bahawasanya tiada kuasa engkau mendirikan akan segala ibadah yang disuruh oleh Allah Ta'ala itu dengan sungguh-sungguh memelihara hatimu dan segala anggotamu pada tiap-tiap ketikanya, dan tiap-tiap nafsumu daripada ketika pagi hingga petang, dan kuasa engkau atas demikian itu, melainkan engkau beri bahagian segala waktumu itu dengan wirid dan ibadah daripada pagi hingga petang. Maka engkau ingatkan pada tiap-tiap waktumu akan segala ibadah yang disuruh Allah Subhanahu wa taala, maka engkau kerja akan dia. Qala musannif rahimahullah taala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumina fid darain amin ya rabbal alamin. Ketahui olehmu hai Talib, yakni penuntut ilmu. Kita yang ngaji terkena belaka. Penuntut ilmu pun salib pun boleh, salib pun talib pun boleh. Jadi talib ni disebut
orang yang dengar kitab ini. Orang yang dengar kitab ini disuruh apa? Nasihat daripada iaitu Syekh Abdul Samad Al-Bani yang nakal daripada yang ambil, dia pindah daripada kitab iaitu Imam Razali rahimahullah ta'ala. Dia kata, "Hai talib, wahai penuntut ilmu." Kita alhamdulillah kita terkena pada penuntut ilmu. Kita dapat duduk makam penuntut ilmu pun tak ada. Sebab kalau kita salah dosa kita, contohnya kita buat ibadah ada salah sikit sebanyak, Allah Ta'ala akan ampun dosa kita. Sebab kita duduk makam ilmu, makam penuntut ilmu. Ini kelebihan orang duduk dalam makam penuntut ilmu. Dengan ibadah yang kita tidak sengaja buat tu, Allah Ta'ala akan ampun di antaranya. Maka apa? Hei talib, bahawasanya tiada engkau kuat mendirikan akan segala ibadah yang disuruh Allah itu dengan bersungguh-sungguh, memelihara hatimu dan segala anggotamu pada ketikanya. Jadi kata musannif rahimahullah ta'ala, kita tidak akan puasa, kita tidak akan mampu untuk mendirikan segala ibadah yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yakni ibadah surah fardu ataupun yang sunat. Jadi kita ni manusia lemah. Kadang-kadang kita nak buat ibadah ini kita rasa lemah. Kita nak buat ibadah fardu kita rasa lemah. Kita nak buat ibadah sunat kita rasa lemah. Kadang-kadang kita sihat tapi rasa lemah pula nak buat ibadah, rasa malas. Ini sifat manusia tak lari. Sebab apa jadi begitu? Sebab apa jadi begitu? Dengan tu dalam bahasa Arab dipanggil ta'allum. Dengan suruh tu, dengan bersungguh-sungguh memelihara hatimu. Ubat itu situ. Kadang-kadang kita puasa, Allah malas buat ibadah. Allah, ni mari ini boleh puasa lah. Ibadah puasa nak ni, letih dah. Buat ibadah mari. Sebab apa jadi begitu? Sebab kata musannif, dengan sungguh-sungguh memelihara hatimu. Jadi di antaranya, kalau kita memelihara betul-betul hati kita, insya-Allah Allah Ta'ala akan beri kekuatan. Dia berpunca pemimpin bermasalah, raja yang bermasalah. Raja di dalam hati ini adalah hati kita. Hati, raja di dalam anggota tubuh kita ni adalah hati kita. Jika kita jaga hati kita, maka kata musannif rahimahullahu ta'ala, Allah Ta'ala akan jaga ibadah kita. Jadi menjaga ibadah kita. Tak cukup itu lagi, dan segala anggotamu pada tiap-tiap ketikanya. Yakni dengan kita bersungguh-sungguh juga memelihara anggota kita ni, iaitu pada kita mengerjakan ibadah. Yakni kita jauh anggota kita ni daripada berbuat maksiat pada Allah. Jaga anggota kita ni, insya-Allah kita akan mampu. Dan tiap-tiap nafsumu daripada ketika pagi hingga petang. Tak cukup itu lagi, kita disuruh juga menjaga nafsu kita. Nafsul aqal, kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Nafsu ini liar, dia seperti binatang liar. In kulliya, jika kamu jinakkan akal. Jika in kulliya, jika kamu lepaskan dia, akal, dia akan menggigit kamu. Itu nafsu. Nafsu manusia ni, bila kita dak pijak, kita dak nyek, kita dak tendang nafsu ni, maka nafsu yang maksud nafsu, yakni nafsu yang melampau, yang tidak menuruti perintah Allah ni. Bila kita dak jaga dia, kulliya nafsu akal, nafsu ni dia suka menggigit nafsu ni. Jika kita lepaskan dia, akal, dia kata Sayyidina Ali, dia akan menggigit. Nafsu kita ni dah cukup dia menggigit pada diri kita, yakni dia menjahanamkan diri kita, begitu juga dia menjahanamkan diri orang lain. Jika diri dia jadi punah, maka dia memusnahkan diri orang lain juga. Itulah nafsu. Jadi sebab itulah bila kata musannif, bila kita jaga bersungguh-sungguh usaha menjaga nafsu kita, yakni daripada pagi hingga pada petang, dan kuasa engkau atas demikian itu, yakni
dan kuasa engkau atas demikian itu. Demikian kita memelihara hati kita, kita jaga anggota badan kita ni dan nafsu kita ni, melainkan engkau beri bahagian segala waktu itu dengan wirid dan ibadah. Jadi melainkan entah dapat tidak, kita ajak hati kita, jaga hati kita jaga anggota kita pelihara nafsu kita ni, jaga-jaga ni dengan wirid, dengan kita mengejar wirid. Kira amalan apa pun ikutlah. Islam ni indah, Islam ni cukup indah. Dia nak jaga hati kita, nak tenangkan hati kita ni, dah cukup tu disuruh kita buatlah wirid apa pun, supaya kita ni boleh buat mengejar ibadah, supaya kita rajin ibadah ni. Tak kira kita amal ayat-ayat apa pun amal dah. Ayat yang kita kau bagi daripada Nabi, amalan zikir ke apa ke, amal lah. Tu sebab kita, dalam kitab hikam disebut, kalau kita ada yang kata daripada ilmu aqaidah, bila kita buat wirid baru datang wali. Buat wirid suatu ibadah yang kita amal dia, kita baca baru datang wali. Wali itu ialah pertolongan. Maka kata Syekh Athaillah, macam mana nak datang wali, yakni pertolongan Allah yang tidak disangka-sangka kalau kita tidak ada wirid. Itu di antaranya. Saya amal wirid kena juga bala gini. Itu Allah Ta'ala nak uji pula, Allah Ta'ala nak angkat maqam pula, Allah Ta'ala nak hapus dosa kalau ada dosa, Allah Ta'ala nak angkat martabat jika tidak ada dosa. Itu di antaranya. Jadi bila kita laksanakan wirid, maka barulah kita, hati kita, begitu juga anggota kita ni baru jadi ada halawatul iman, jadi sedap buat ibadah tu. Dengan wirid dan ibadah daripada pagi hingga petang, kita buat. Allah Ta'ala bagi nyawa kepada kita ni ibadah daripada pagi kita buatlah amalan apa-apa, wirid hak semayang, hak wirid banyak bacaan-bacaan lain lagi, hak jadi surah kita buat daripada pagi hingga petang. Ini supaya nak bagi ketenangan hati kita. Islam ni dia tidak cukup jaga iaitu ketenangan jiwa kita, tidak cukup di luar sembahyang, bahkan dalam sembahyang pun disuruh jaga lagi. Jadi kalau dah dalam sembahyang disuruh jaga, maka lebih lagi tidak di luar sembahyang. Kerana di luar sembahyang kita dipenuhi dengan serigala kata imam, kata Nabi SAW. Maka dalam sembahyang pun ada gangguan lagi gini. Sebab itulah dalam sembahyang ni ada tamak-ninah, jaga tamak-ninah, iktidal, ketika iktidal, jaga tamak-ninah. Cuma jangan panjang iktidal, kerana hukum pendek, dan melainkan ada bacaan-bacaan dalam iktidal, itu lainlah. Ada iktidal apa, duduk antara dua sujud pun merupakan rukun sembahyang. Kita disuruh ada tamak-ninah, duduk sekejap, melainkan sujud sejadah, duduk sejadah, disunatkan tu sekarang kita bangun. Itu antaranya. Jadi duduk antara dua sujud. Kalau ada pandangan ulama menyatakan Rasulullah SAW dia mengerjakan ibadah, dia duduk istirahat. Ketika dia uzur, dia duduk istirahat, dia bangun dulu, dan dia sihat, dia duduk. Maka kita ambil pendapat ulama menyatakan duduk istirahat adalah sunnah. Jadi iktibar situ. Jadi dalam duduk istirahat pun ada tamak-ninah. Disuruh kita jaga tamak-ninah. Sebab apa? Disuruh kita ni ada tamak-ninah di dalam sembahyang. Kerana nak menjaga hati kita, nak bagi ketenangan, kita jaga waktu itu di dalam sembahyang. Apatah lagi di luar sembahyang. Di luar sembahyang kita disuruh mengerjakan wirid ibadah daripada pagi hingga petang. Ingat dan maka engkau ingat pada tiap-tiap waktumu akan segala ibadah yang disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ni, hati kita ni disuruh sentiasa hidup. Hati kita ni, hati manusia ni payah nak hidup, melainkan dia melazimi zikrullah, zikir sama yang akan jadi hati itu. Walaupun mulut dia dah gerak, tapi hati dia itu. Kita duduk makam tu sekejap dah. Makam hati hidup. Hati hidup ni, hati tetap zikir sama Allah.
Dia bawa dah, dia duduk lah mana-mana pun, bawa kenderaan ke, cakap dengan orang pun, apa ke, tapi hati dia tetap itu ni. Hati dia itu, tunggu kita nak. Itu makan tu sedap dah. Tapi backup kita orang awam ni, kalau kita backup rasa apa hati aku dah orang panggil dah sebut lagi, panggil dah zikir lagi, dah hidup. Maka kita disuruh melazimi zikir lisan, mulut kita bergerak, subhanallah, alhamdulillah, apa-apa zikir. Jadi suruh Rasulullah SAW ada. Jadi disuruh kita ni ingat pada waktumu akan segala, disuruh Allah Ta'ala. Ni kata musannif. Sebab apa? Sebab lebih lagi perkara yang merosakkan ibadah kita, perkara yang merosakkan segala kita, nak merosakkan kita ni daripada Allah, daripada kita mengerjakan ibadah, banyak, cukup banyak. Maka kita mengerjakan ibadah, kita jaga-jaga waktu ni, iaitu satu ibadah dah. Bantu sebagai ibadah. Dan disebut orang yang menanti-nanti ibadah. Sebab itulah orang yang menanti-nantikan ibadah itu adalah ibadah. Orang yang menanti-nanti ibadah, satu ibadah. Macam mana? Masuk subuh dah pergi, kita duduk asal lagi ni, kita duduk nanti ibadah. Asal lagi ni, nak semayang apa ni? Kita menanti-nanti ibadah kata Rasulullah SAW. Kita sudah semayang sunat subuh, kita pun tunggu nak semayang pula ni, nak semayang waktu subuh pula ni. Diri kita tunggu, iaitu diri kita tunggu untuk semayang fardu subuh tu satu ibadah dah. Itu sebab apa? Sebab kita mengingat-ingatkan akan ibadah itu tiga orang yang ibadah. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ilmihi wa 'ilmina fid darain amin ya rabbal alamin. Syahdanun. Syahdan ni tambahan kata. Musannif kita sebut perkara lain, dia buat bagi iklan syahdanun, tambahan kata. Itu cara ringkas untuk kita memahami apa itu syahdanun. Apabila engkau bangun daripada terbit, apabila engkau bangun daripada tidur, maka hendaklah engkau bangun dahulu daripada terbit fajar. Dan adalah pertama-tama berlaku dalam hatimu dan lidahmu itu zikrullah, maka baca olehmu pada ketika itu alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilayhi nusyur. Asbahna wa asbahal mulku lillahi wal 'azamatu was sultanu lillahi wa 'izzatu wal qudratu lillahi rabbil 'alamin. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم إنا نسألك أن تبعث في هذا اليوم إلى كل خير، وأعوذ بك أن أجترح فيه سوءا أو أجره إلى المسلم. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليه النشور. نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه. Maka apabila engkau memakai akan kain, maka hendaklah engkau niat dengan kain itu mengerti suruhan Allah pada untuk auratmu, dan jangan engkau kosak memakai kain itu supaya dipuji oleh orang, kerana kosak yang bikin itu jadi riak, itu haram. Kalau musannif rahimahullahu ta'ala, musannif kita nakal lagi dalam kitab ini supaya kita ni sebagai peringatan untuk kita terus buat ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia kata apa? Apabila engkau bangun daripada tidur, maka hendaklah engkau bangun dahulu daripada terbit fajar. Fajar ada dua, fajar shadiq dan fajar kadhib. Fajar kadhib ni fajar iaitu fajar yang mula-mula tu, yang tak masuk waktu subuh lagi tu. Kita kata dalam pukul 4 ke ataupun pukul 5 lagi tu, shadiq tu masuk waktu subuh dah tu. Jadi kita disuruh bangun lebih awal daripada di waktu subuh tu.
Sebab apa? Sebab kait dengan sebuah hadis Nabi SAW. Rasulullah kata yang itu syaitan. Syaitan ni dia akan mari pada anak Adam. Kita telah baca hadis Nabi SAW. Syaitan dia akan mari pada anak Adam ketika anak Adam tidur. Dia akan ikat 3 simpulan. Kat tepok kita, kat kepala ni tak boleh dengar orang azan. Dia ikat pada tubuh kita, dia ikat pada kaki kita. Itu hadis Imam Baihaqi. Dia menyatakan bahawasanya syaitan dimari ikat 3 simpulan pada kita. Bila kita bangun saja waktu pagi, iaitu terbit fajar ni, sebelum masuk subuh ni, pada fajar ni, sebelum masuk waktu subuh kita bangun awal dah, lalu kita kata apa? Alhamdulillah. Ulama kata perkataan Alhamdulillah, kita kata Alhamdulillah pun mana dah. Apatah lagi kalau kita baca doa tidak Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Ataupun apatah lagi doa yang disebut dalam kitab ni begitu panjang, lebih lagi. Itu di antaranya. Jadi paling kurang kita dah ingat doa tidur, paling kurang Alhamdulillah. Allah Ta'ala masih hidup. Bagi Allah Ta'ala masih bagi kita hidup lagi ni. Bila kita sebut itu kata Rasulullah, ya in halat uqdah, ikatan syaitan akan terputus. Baru satu ikatan. Kita pun dah cukup puji Allah Ta'ala lagi. Kita diambil pula air sembahyang. Bila kita diambil air sembahyang, in halat uqdah, maka terputus pula ikatan syaitan. Ada berapa? Ada satu lagi ikatan syaitan. Bila kita pergi sembahyang pula, habis sembahyang subuh berjamaah pula, maka in hadat uqdah, ikatan syaitan pula terputus pula. Rasulullah kata ketika itu fa asbaha nasyitan tayyiba. Ketika itu kamu bangun keadaan segar, sihat molek. Nasyiban, keadaan sihat kan, begitu juga sihat iaitu tidak ada sifat-sifat malas. Sebaliknya, kalau kita dah buat apa tadi, kita dah ucap Alhamdulillah, ataupun kita dah ambil wudu, ataupun kita dah sembahyang, fa asbaha nasyitan naslan. Ketika itu kita akan bangun masuk perkas amal, selapu dia lah pilih. Kalau kita dah buat 3 perkara itu, betul Syekh Yunus Al-Baghdadi rahimahullah ta'ala dia kata, kita cuba fikir. Kalau kita bangun waktu pagi, wasap selapu, sungguhlah, bindinglah, kita buat dah 3 perkara. Mana? Ucap Alhamdulillah. Sebab Allah Ta'ala panjang, masih panjang lagi umur kita. Itu. Kalau yang kedua, itu tanpa wudu. Sudah tu kita disembahyang. Kalau kita buat belakang 3-3, insya-Allah. Sebaliknya, kalau kita tinggal salah satu, kita akan mau selapu, wasap. Tubuh hari ni, macam-macam lagi. Itu di antaranya. Jadi sebab itulah kata ulama, sebutlah kamu zikir ni Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur ni. Kita baca ni doa ni, dan doa banyak lagi panjang-panjang ni. Ataupun kita rasa panjang sangat doa ni, kata ulama, kita minta hak belakang sekali pun membaca nas'al khaira hadal yaumil. Ya Allah, aku minta berlindung, aku minta dengan Kau akan kebaikan pada hari ini, wa khairi ma fihi, dan kebaikan dalam hari ini. Kita minta hari ini hari Senin, kita kata minta Allah Ta'ala beri kebaikan pada kita hari ini, ada keburukan. Wa na'udzubika min syarri hadzal yaum wa syarri ma fihi, dan aku minta berlindung juga pada Engkau ya Allah kejahatan pada hari ini. Apa-apa kejahatan pada hari ini ya Allah, Engkau aku lindunglah. Wa syarri ma fihi, dan begitu juga keburukan yang ada pada hari ini. Apa-apa yang berlaku pada hari ini ya Allah, aku minta lindung. Anda ulama kata, boleh juga kita baca tu. Allah itu nas'aluka khaira, belakang sekali itu. Nas'alu khair, nas'alu, kalau kita baca panjang, lebih lagi fadilah. Tapi membaca idah, kita baca Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur, dan kita tambah kami pula nas'aluka khaira hadzal yaum. Tapi hukum ini kita letak Allahumma inni as'aluka, aku kepada aku as'aluka. Allahumma inni as'aluka khaira hadzal yaum wa khairu ma fihi wa a'udzu bika min syarri hadzal yaum wa syarri ma fihi. Itu di antaranya itu mulai sangat kalau kita dapat pernah beramal, kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Maka apabila engkau memakai akan kain, kita bangun pagi, kita nak pakai pakaian kita, nak pakai jubah, nak pakai apa,
engkau niatkanlah dengan dia mengerjakan ibadah. Kain ni aku pakai, jubah ni aku pakai, kopiah ni aku pakai ni untuk mengerjakan ibadah, untuk menutup aurat. Dan niat juga untuk menutup aurat. Dan jangan engkau kosak memakaikan suara puji. Oh, dia comel pakai yawo ni gini-gini ada. Jangan ada niat itu. Kita dia pakaian comel ni zainullah ni perkara yang dihias oleh Allah Taala untuk manusia bila kita pakai. Dan nanti kita niat orang tak puji kita. Ini kelebihan. Bila orang puji kita, dengan hak dunia pun kita dapat, hak akhirat pun kita dapat. Sebaliknya kalau kita mula-mula dengan kosak niat untuk riak dah, untuk dipuji dah, maka akhirat kita akan lepas. Diuji. Sebab pakaian comel ni, hak mana-mana pun kata ulama, iaitu pasti ada orang puji. Maka kepujian itu, itulah berita gembira bagi orang beriman. Kalau kita tak niat nak puji. Sebaliknya kalau kita pakai ibadah, pakai pakaian comel ke, untuk pergi surau, pergi masjid ni, dia orang puji ni, sedap sikit rasa, contohnya begitu. Sebaliknya begitu, hak akhirat kita akan dapat. Sebaliknya kalau kita pakai pakaian tu niat untuk mengerjakan ibadah ataupun niat untuk kerana Allah, pasti orang akan puji. Ketika orang puji itu, tilkal busyratil lil mu'minin. Itulah berita gembira bagi orang-orang yang beriman ketika ada orang puji dia. Di saat dia tak berpuji, tapi orang puji dia, itu berita gembira bagi orang beriman. Di dunia lagi Allah Ta'ala hantar manusia pujian dia. Itu antara disebut oleh Rasulullah SAW. Kerana puasa yang demikian itu, yang ini masalah puji itu jadi riak, yang ini haram. Alhamdulillah dari kita ingin kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Faslun fi adabil qada'il hajati. Ini suatu pasal pada menyatakan adab qada' hajat. Kita boleh di situ, iaitu umur panjang kita berbalik, kita sambung balik kita disebut oleh para ulama. Jadi sekali dulu pada pagi ini mudah-mudahan kita sentiasa rahmat Allah, sentiasa mendapat berkatan. Mudah-mudahan Allah Taala sentiasa memberi kekuatan kita dalam belajar ini, mendapat berkatan dalam belajar ini sehingga Allah Taala panjang umur kita sampai ke Ramadan yang sangat diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sekali dulu pada pagi ini wallahu a'lam bishawab. Ya Rabbana lakal hamdu wa lillahi jalali wa sultanik. Allahumma ja'alna hadha yawman marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarruqin ma'suma wa la taj'al lahu fina ma'ana shaqiyan wa la akhir kalamina min dunya 'inda sayyidina la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.